أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1. Kita masih lagi berada pada tafsir suratul Baqarah, muka surat 46. Muka surat 46 kita masuk ayat 148. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Maksudnya, dan bagi tiap-tiap umat itu pihak kiblat ia hadap akan dia mukanya pada sembahyang. Dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu semua orang Islam ke, orang Yahudi ke, orang Nasara ke, orang apa ke, dia ada arah. Dia ada arah ketika dia semayang. Dia ada arah kiblat dia. Tuhan kata walikulli wijhatun huwa muwalliha, dan bagi tiap-tiap umat itu ada pihak kiblat ia yang ia hadap akan dia mukanya pada semayang. Maka kiblat muslimin ialah Kaabah. Kita orang Islam, kiblat kita Kaabah. Dan kiblat Yahudi ialah Baitul Maqdis. Tuan-tuan tengok isu dalam sebulan ni, isu apa? Isu Yahudi nak jadikan Baitul Maqdis sebagai ibu negara dia. Dia nak tinggal dah Jerusalem apa semua tu, dia nak jadikan Baitul Maqdis ini ibu negara dia. Kalau dia berjaya jadikan Baitul Maqdis sebagai ibu negara dia, susah dah orang Islam nak ambil balik Baitul Maqdis daripada dia. Sebab dia akan pindah semua kepentingan dia ke Baitul Maqdis. Dan dia tidak akan sekali-kali biar orang Islam ambil Baitul Maqdis daripada dia. Baitul Maqdis ni rupa-rupanya kiblat Yahudi, dia kata. Dan kiblat Nasara ialah matla'us syams, iaitu arah matahari naik. Firman Allah, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu kepada kerja kebajikan dan taat Allah Subhanahu wa taala. Dalam nak buat kerja Islam, dalam nak buat kebaikan, dia kata fastabiqu. Musabaqah, yang orang sebut musabaqah tu maksud dia perlombaan. Musabaqah membaca Al-Quran maksudnya perlombaan membaca Al-Quran. Itu sebab lah dia ubah, dia tak panggil musabaqah, dia panggil majlis tilawah Al-Quran. Sebab perkataan musabaqah tu membawa maksud berlomba-lomba, tak elok sangat. Quran ni nak jadi lomba-lomba, tak elok. Dia ubah jadi majlis tilawah Al-Quran, majlis baca Quran. Maka dalam Quran Tuhan kata fastabiqul khairat, maka hendaklah kamu berlomba-lomba dalam nak buat kerja kebajikan dan taat. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Di mana tempat ada kamu, nescaya mendatang dengan kamu oleh Allah sekalian. Yakni menghimpun Allah akan kamu pada hari kiamat pada tempat yang satu. Manusia ni duduk mana pun, mati di mana pun, manusia ni satu hari akan berhimpun satu tempat. Tuan-tuan, tak perlulah dalam budaya orang Melayu ni, kalau anak kita mati di Kuala Lumpur, nak balik juga nak simpan juga di Gelugong ni. Kalau anak kita mati di Johor Bahru tu, kok mana pun nak balik juga nak bagi simpan sebelah pak dia juga. Kalau anak mati di Amerika pun, nak buat balik juga, biarlah mayat tu tahan 3-4 hari pun tak apa, nak buat balik, nak simpan sebelah mak dia juga. Ini budaya, bukan budaya Islam. Islam dia kira bila mati, satu, segerakan pengkebumian. Yang kedua, di bumi mana dia mati, simpan di situ. Ini budaya Islam. Pasal apa? Pasal Islam faham. Dia kata ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Dia kata di mana tempat ada kamu, nescaya mendatang dengan kamu oleh Allah sekaliannya. Yakni menghimpun Allah akan kamu pada hari kiamat pada tempat yang satu. Mati di mana pun, esok di padang mahsyar semua. Maka membalas Allah akan kamu dengan segala jenis amalan kamu, sama ada baik ataupun jahat. Yang penting sebelum mati itu buat baik. Mati di bumi mana pun,
Mati di Amerika sekalipun, kalau sekiranya kamu orang baik, sebelum mati kamu orang yang berbuat baik, kamu dapat balas baik. Mati di Mekah sekalipun, kalau kamu jahat, kamu dapat balasan azab. Firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu itu amat berkuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Maha Kuasa, tiada melemah akan dia oleh sesuatu. Tuhan tidak dapat dilemahkan oleh siapa, satu benda, satu kuasa, satu apa pun tidak boleh melemahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik. Dan di mana tempat engkau keluar musafir wahai Muhammad, maka hadap olehmu akan muka engkau pada semayang itu akan pihak Masjidil Haram. Ini perintah Allah dalam Quran. Kamu pi mana pun, ke bumi mana pun kamu pi, kamu duduk di mana pun, semayang menghadap arah Masjidil Haram. Dan bahawasanya pekerjaan ini sungguh, yakni cerita menghadap Masjidil Haram ini sungguh, yakni sebenar daripada Tuhan engkau. Ini perintah Tuhan. Duduk di mana pun menghadap arah Masjidil Haram untuk semayang. Kecuali bagi kes-kes yang tertentu, orang yang duduk dalam kenderaan naik kapal terbang nak pergi ke Amerika dan sebagainya, kita tak tahu arah kiblat belah mana, maka tempat duduk kita depan itu adalah kiblat kita. Itu kes-kes pengecualian dalam bab-bab yang tertentu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan tiada Allah Ta'ala itu dengan lalai daripada barang yang kamu kerja, iaitu baik dan jahat dibalas dengan sempurnanya. Itu dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala dia tidak ghaflah. Dia kata wa mallahu bighafil, dan tidaklah Allah itu lalai. Kita buat baik kecil tersembunyi, siapa pun tak tahu, Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah lalai membalas pahala kepada orang yang buat baik. Seperti mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lalai membalas azab kepada orang yang buat jahat. Tidak ada manusia yang buat jahat boleh terlepas daripada mahkamah Rabbul Jalil di padang mahsyar esok. Atas dunia mungkin boleh terlepas. Atas dunia mungkin teraniaya. Atas dunia dia tak buat salah, mungkin dia teraniaya, dituduh buat salah. Di atas dunia dia buat baik, mungkin orang tidak nampak dia baik, orang kata dia jahat. Tapi di sana, di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada manusia yang buat jahat terlepas daripada kena azab. Tidak ada manusia buat baik yang tidak dibalas kebaikan dia dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan di mana tempat engkau keluar musafir wahai Muhammad, maka hadap olehmu akan mukamu pada sembahyang akan pihak Masjidil Haram. 2 kali Tuhan ulang ayat tu. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana tempat ada kamu wahai orang-orang Islam, maka hadap oleh kamu akan muka kamu pada sembahyang itu akan pihak Masjidil Haram. 3 kali Tuhan ulang. 3 kali Tuhan peringat kita orang Islam ni, duk mana pun kena semayang. 3 kali Tuhan ulang. Duk di mana pun, sibuk macam mana pun, di bumi mana pun kita duk pijak, kena semayang. Semayang menghadap Allah Masjidil Haram. Firman Allah, li'alla yakuna linnasi alaikum hujjah. Supaya tidak ada bagi manusia, yakni Yahudi dan kafir musyrikin, atas kamu hujjah untuk berbantah. Orang Islam disuruh menghadap arah Masjidil Haram. Tujuan dia apa? Supaya orang tidak boleh berhujah nak kata apa pada orang Islam, yakni pada berpaling kepada lain daripadanya. Kalau kita menghadap tempat lain, ada saja orang nanti kata. Contohnya dia kata Yahudi, Muhammad engkar agama kami tapi ikut kiblat kami. Orang Yahudi apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semayang menghadap ke Baitul Maqdis. Kita dah cerita pada bulan lepas. Nabi SAW lebih kurang 16 bulan menghadap Baitul Maqdis. Nabi SAW menghadap Baitul Maqdis, orang Yahudi kata ke Nabi. Dia kata Muhammad ni, dia kata agama kita, agama Yahudi ni tak betul. Tapi semayang menghadap kiblat kita. Dia kata. Tak betul lagu mana? Kalau tak betul, pasal apa menghadap kiblat kita? Dia menghadap kiblat kita bermakna dia mengiktiraf agama kita.
Dia kata agama kita tak betul, tapi dia mengiktiraf kiblat kita. Orang Yahudi boleh kata macam tu. Dan kata musyrikin, Muhammad dakwa agama Ibrahim dan menyalahi kiblatnya. Orang musyrikin, orang kafir Quraisy di Mekah pula boleh kata juga kalau Nabi menghadap ke arah Masjidil Nabi SAW tidak menghadap ke arah Masjidil Haram. Sebaliknya Nabi menghadap Baitul Maqdis. Orang kafir Quraisy kata dekat Nabi, dia kata Nabi Muhammad kata dia ikut agama Nabi Ibrahim. Dah ikut agama Nabi Ibrahim, pasal apa tak ambil kiblat yang Nabi Ibrahim bina sebagai kiblat dia? Pasal apa dia menghadap Baitul Maqdis? Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala perintah Nabi suruh menghadap ke arah Masjidil Haram, selesai masalah. Orang Yahudi pun tak boleh kata macam tadi, orang musyrikin Mekah pun tidak boleh kata macam tadi. Pasal apa? Pasal Nabi menghadap Masjidil Haram di Makkah. Firman Allah, illal ladzina zalamu minhum, melainkan segala mereka yang zalim daripada mereka itu dengan ainat. Melainkan orang hak jenis ainat. Ainat maksud dia degil. Hak jenis degil, jenis orang kata lagu mana pun dia nak kilah. Ni dia panggil ainat. Orang buat pun dia kata, orang tak buat pun dia kata, dia kira nak cari alasan nak kata orang tak betul. Ini jenis orang ainat. Dia tidak berdiri di atas kebenaran. Dia kira kalau hang kata hitam, aku kata putih. Kalau hang kata putih, aku kata hitam. Kalau hang kata lurus, aku kata bengkok. Kalau hang kata bengkok, aku kata lurus. Aku kerja aku lawan apa yang hang kata. Hak jenis orang macam ni, ainat dia panggil. Orang degil. Islam tidak boleh macam tu. Islam mesti lurus, Islam mesti benar, Islam mesti berdiri di atas kebenaran. Kalau sekiranya hak musuh buat tu betul, kita kena kata betul. Kalau sekiranya hak musuh buat tu tak salah, kita kena kata tak salah. Kita tak boleh kerana dia musuh, dia buat betul pun kita kata salah. Tak boleh macam tu. Maka orang yang jenis sombong, jenis degil, jenis ainat, jenis hak betul pun dia kata salah. Pasal apa? Pasal dibuat oleh musuh. Maka orang ni ainat, dia kata. Islam tak mau orang-orang yang macam ni. Maka orang yang macam ni dia kata allazina zalamu, orang-orang yang zalim. Maka bahawasanya mereka berkata, tiada berpaling ia, yakni Muhammad, kepada Kaabah, melainkan kerana cenderung kepada agama bapak-bapak dia. Mereka tak terima juga bila Nabi menghadap Masjidil Haram, mereka kata juga. Kalau Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis, mereka kata juga. Mereka kata apa ni yang pergi menghadap Baitul Maqdis? Itu kiblat Yahudi. Bila Nabi menghadap Masjidil Haram, mereka kata juga. Mereka kata dia ni yang duk menghadap Masjidil Haram ni pasal ni agama nenek moyang dia. Memang tok-tok kita, tok nenek kita memang sembah berhala yang diletakkan di tepi Kaabah. Pasal itu yang dia menghadap Kaabah. Dia saja cari alasan nak tolak apa yang Nabi buat. Ini golongan ainat. Fala takhshawhum, maka jangan kamu takut akan mereka itu. Hak jenis orang degil ni, tak usah duk layan mereka. Tak usah kita ni piduk jadi takut nak turut apa kehendak dia. Tak usah. Kita berdiri atas kebenaran. Kalau hak tu betul, 10 orang kata tak betul, kita kata betul. Kalau benda tu salah, 100 orang kata betul pun kita kata salah. Pasal apa? Kita kata betul, kita kata salah kerana kita bersandarkan kepada nas daripada Quran dan hadis Nabi, bukan kerana siapa-siapa. Bukan kerana kita terpengaruh dengan puak ni, bukan kerana kita terikut dengan kumpulan ini, bukan kerana ni, tapi kerana kalau betul memang betul, kalau tak betul memang tak betul. Itu pendirian kita. Maka itulah pendirian yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi SAW ambil sebagai pendirian Nabi. Firman Allah, wakhshawni, dan hendaklah kamu takut akan aku, yakni takut Allah dengan junjung segala suruh aku. Wali utimma ni'mati alaikum, dan supaya aku nak sempurna akan segala nikmatku ke atas kamu. Itu dia. Kalau kamu ikut perintah aku, Tuhan kata aku akan bagi komplit nikmat pada kamu. Kamu ikut perintah aku, semua nikmat aku bagi dekat kamu. Nikmat keamanan, nikmat ketenteraman, nikmat kemakmuran, nikmat keselamatan, semua aku bagi dekat kamu. Syarat kamu ikut perintah aku, Tuhan kata. Dengan hidayah kepada segala tanda-tanda agama Islam. Tuhan kata, aku akan bagi petunjuk kepada kamu sehingga kamu nampak Islam itu agama benar. Saya pergi General Hospital baru ni, ada satu orang sahabat duk kerja bahagian radiologi ni. Satu sahabat, dia Hindu, dia kerja bahagian X-ray.
sakit jantung, kena bypass. Lepas bypass, antara sedang dengan tak sedang, dia cerita kat saya sendiri, dia jumpa dia. Bagus. Antara sedang tak sedang tu, dia kata dia dengar satu suara bunyi kat telinga dia. Dia kata, you have been given a second chance. Dia dengar suara tu. Dalam keadaan dia sedang tak sedang, dia dengar suara kata kat dia, hang ni dah diberi peluang yang kedua. Dia kata dia cuba celik nak tengok siapa yang kata. Tak ada siapa, dia kata. Tengok dalam keadaan baru lepas bypass. Teruk. Tengok kiri kanan, dia kata tak nampak siapa. Tapi dia dengar suara tu. Lepas dia recover daripada pembedahan, dia mula duk cari benda ni. Finally dia jumpa Islam. Masuk Islam. Masuk Islam. Cuma dia cerita kat saya, dia kata isteri dia, anak-anak apa semua masih belum masuk Islam. Lah ni isteri duduk dengan anak-anak dia. Dia menjalankan tanggungjawab dia macam biasa. Bulan-bulan belanja untuk isteri, anak-anak dia bagi semua. Dia pun umur 46 dah. Belanja untuk isteri, untuk anak dia bagi semua. Dia balik tengok keperluan daripada rumah, semua dia bagi. Dia kata, saya doa pada Allah, mudah-mudahan Allah buka pintu hati isteri dan anak-anak saya. Saya tanya, you ada hope mereka ni satu hari akan masuk Islam? Dia kata, saya mempunyai harapan yang cukup besar dengan Tuhan. Saya percaya dengan Tuhan. Dia kata. Confident cakap. Kita bila dengar macam ni, tuan-tuan, dia usik hati kita. Dia usik. Kita tengok muka dia, kita tengok air muka dia, kita tengok kejernihan wajah dia, kita tengok ketenangan hati dia, kita tengok dia. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kalau nak bagi hidayah, dia boleh bagi macam tu. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia tak bagi hidayah, hak Islam berapa punya lama dah ni, tak reti-reti Islam lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia nak bagi hidayah daripada satu orang yang bukan Islam, dia boleh bagi hidayah. Allah boleh bagi hidayah kawan ni berubah ni jadi Muslim mukmin yang hakiki dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat kejayaan. Saya buat STU, habis STU saya dapat jayid. Jayid ni okey lah kan. Taklah bagus sangat, taklah teruk sangat. Duduk tengah-tengah. Saya hantar permohonan ke Mesir, Madinah, Jordan. Akhirnya dapat tawaran di Jordan, saya pergi belajar di Jordan. 5 tahun saya di Jordan. Saya pergi dengan duit saya sendiri. Adalah zakat dia dapat 5,000, dia bagi 5,000. Saya buat jurusan Usuluddin. Tahun pertama saya sampai, saya masuk pusat bahasa Arab. Sebab saya tak tahu bahasa Arab. Sebab saya bukan background sekolah Arab. Saya sekolah menengah biasa. Saya sampai sana, saya masuk pusat bahasa 1 tahun. Saya bersama budak-budak Itali, budak Jerman, budak Perancis belajar bahasa Arab. Lepas tu saya masuk kuliah. Saya masuk kuliah 4 tahun, dapat ijazah sarjana muda Usuluddin dengan kepujian. Saya balik, saya buat satu lagi ijazah qiraat wal Quran. Saya buat ijazah qiraat. Lepas tu saya dapat 2 ijazah, saya balik. Tapi kalau Allah tidak bagi hidayah, dia ni diberanak oleh seorang ibu Islam, oleh bapa Islam, dia kena sedang orang Islam, dia pun tak tahu apa perintah yang ada dalam agama Islam dia. Allah tak bagi petunjuk kepada dia. Islam bagi dia, Islam bakar aja. Pasal mak Islam, ayah Islam, dia sendiri jadi Islam. Tapi dia sendiri tak reti Islam tu apa. Tapi hak Allah nak buka hati ni, hak Allah nak bagi petunjuk ni, macam ni Allah Subhanahu wa ta'ala boleh bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah Allah kata wali utimma ni'mati alaikum, dan supaya aku boleh sempurnakan akan nikmat aku ke atas kamu. Tuhan bila dia bagi kepahaman Islam pada kita, sempurna kita jadi orang Islam. Tuhan bagi kefahaman Islam dalam diri kita. Allah bagi kita ni jadi manusia yang reti tentang agama sendiri. Sempurna nikmat Tuhan bagi kat kita. Firman Allah, wala'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu dapat hidayah kepada yang hak, iaitu jalan agama Islam. Mudah-mudahanlah dengan petunjuk Allah kamu akan jadi orang Islam sebenar-benar Islam. Firman Allah, kama arsalna fikum rasulan minkum, seperti barang yang kami jadi pesuruhnya kepada kamu itu. Rasul daripada bangsa kamu, wahai orang-orang Arab, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tuhan hantar Nabi Muhammad kepada orang Arab. Allah tidak ambil Nabi daripada bangsa lain untuk mengajak orang Arab jadi Islam, tapi Allah bangkitkan Nabi daripada bangsa Arab sendiri. Apa lagi alasan hampa tak mau ikut? Kok kalau kata macam Bani Israel, apabila dibangkitkan Nabi Muhammad, mereka tak boleh terima. Sebab mereka kata Nabi Muhammad Arab. Sedangkan Nabi-Nabi hak sebelum ni semua daripada Bani Israel. Kami tidak boleh terima Nabi lain daripada Bani Israel. Yang tu orang Yahudi, tolak pergi sebelah. Ni hak orang Arab ni. Allah pilih satu Nabi daripada kalangan Arab untuk nak ajak orang Arab masuk Islam. Orang Arab tak mau ikut. Firman Allah, yatlu alaikum ayatina, membaca Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kamu akan segala ayat kami, yakni Quran. Nabi Muhammad pergi baca ayat Quran kepada orang-orang Arab, pak-pak penakan dia, adik-beradik dia, jiran tetangga, pupu poyang dia. Nabi Muhammad pergi baca Quran, pergi baca satu ayat yang diturunkan dalam bahasa Arab, pergi baca dekat orang Arab. Bukan tak faham, tapi tak mau ikut kerana petunjuk, kerana hidayah tak dapat ke mereka. Wa yuzakkikum, dan mensuci Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kamu daripada syirik dan maksiat, yakni dengan taubat dan Islam. Nabi Muhammad bukan sahaja pergi baca ayat Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam buat usaha tazkiyah, dia panggil. Usaha tazkiyah maksudnya usaha nak bersih diri orang-orang Arab ni. Bukan setakat pergi ajar, tapi didik mereka, terbiah mereka, didik mereka bagi hati mereka bersih. Tuan-tuan, kita kalau dekat main mengaji aja, kita jadi orang yang berilmu, tapi belum tentu hati kita bersih. Ramai manusia yang mengaji, ada ilmu, tapi hati busuk, penuh dengan hasad dengki, sentiasa hari-hari fikir nak jatuh orang, hari-hari fikir nak binasakan orang, hari-hari fikir nak mengaibkan orang, hari-hari fikir nak memusnahkan ketenangan orang, hari-hari fikir nak menjahannamkan rumah tangga orang. Sedangkan ilmu ada, tetapi hati tidak bersih. Nabi SAW dia bukan sahaja pergi baca ayat Quran, ajak orang-orang Arab yang duduk dengar, bahkan Tuhan kata wa yuzakkikum, Nabi SAW bersihkan hati orang-orang Arab ada ni. Wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajar Nabi SAW akan kamu akan kitab Quran dan juga hikmah, yakni barang yang ada padanya pada Quran daripada segala hukum-hukum. Itu dia. Bahkan Nabi SAW mengajak tentang hukum hakam yang perlu dilaksanakan di dalam masyarakat. Firman Allah, wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajak Nabi SAW akan kamu akan barang yang tiada kamu ketahui daripada kerja dunia dan kerja akhirat. Nabi ajak semua orang yang ada zaman dia, bukan sahaja soal nak memperbetulkan hubungan dengan Allah, bahkan atas dunia Nabi ajak. Apa benda urusan dunia yang Nabi ajak? Nabi ajak dalam urusan perniagaan, berekonomi, hindarkan daripada amalan riba. Itu urusan dunia. Nabi SAW bagi tahu dekat orang-orang yang ada pada zaman dia, kita kalau nak berekonomi, mesti pastikan ekonomi yang kita bangunkan itu bersih daripada riba. Itu soal dunia, soal nak membangunkan ekonomi, itu soal dunia. Tetapi soal dunia yang dikaitkan dengan akhirat. Bukan sahaja buat untung, tetapi nak cari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, fadhkuruni azkurkum, maka sebut olehmu akan daku. Tuhan kata dekat Nabi SAW, sentiasa sebut aku. Yakni dengan semayang dan tasbih dan zikrullah dengan lidah dan hati dan jawarih, yakni dengan anggota-anggota. Yang dikatakan zikrullah, yang dikatakan ingat Allah ataupun berzikir kepada Allah itu ialah semayang. Macam mana kalau duduk zikir tak berhenti-henti tapi tak semayang? Ada juga timbul dalam masyarakat kita lah ni, tak gaduh semayang dah, memadai dengan zikir saja. Zikir ni dah cukup dah mendekatkan kita dengan Allah, tak payah semayang. Ada juga ajaran sesat macam ni masuk dalam masyarakat kita. Sedangkan zikir, mengucap subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, apa semua ni, ini salah satu daripada cara nak ingat Allah. Yang pokoknya semayang tak boleh tinggal. Itu satu.
dan tasbih subhanallah dan zikrullah, sama ada dengan lidah atau dengan hati ataupun dengan jawarih, iaitu dengan anggota-anggota. Nescaya aku sebut akan kamu. Kalau sekiranya kamu sebut aku sebut kamu. Tuhan kata, fadhkuruni azkurkum. Kamu sebut aku, kamu ingat aku sebut kamu, aku ingat kamu. Pada hadis qudsi dia kata, barang siapa menyebut akan daku pada hatinya, aku sebut akan dia pada hatiku. Ini dalam satu hadis qudsi yang bermaksud Tuhan kata siapa sebut Allah dalam hati dia, Allah akan sebut dia dalam hati Allah. Siapa ingat Allah, Allah ingat dia. Dan barang siapa menyebut akan daku pada jamaah, maksudnya depan orang ramai, dia sebut alhamdulillah, maka aku sebut akan dia pada jamaah perhimpunan yang lebih baik daripada perhimpunannya. Kalau satu orang manusia tanpa rasa hina diri, dia sebut alhamdulillah, dia sebut Allahu akbar di depan manusia 1000 orang, Allah akan sebut nama dia di depan manusia yang jauh lebih ramai daripada 1000 orang, iaitu di padang mahsyar. Bukan senang tuan-tuan kita nak sebut nama Allah. Bukan senang. Dalam masjid senang sebut, tapi dalam majlis-majlis hak semua orang masuk pakai bo semua, kita nak sebut, nak mula majlis dengan Assalamualaikum warahmatullahi, ada orang tak tersebut. Dia tak tersebut. Dia tengok majlis ni masuk mai dengan bo, dengan lain macam punya pakaian, dia nak sebut Assalamualaikum tu, duk nak sebut good morning lagu tu, dia tak terbit Assalamualaikum. Dia berasa tak sesuai Assalamualaikum dalam majlis yang macam tu. Nampak tak? Dia berasa hina dengan Islam. Dia berasa hina dengan Islam. Dalam depan orang ramai-ramai, di depan orang putih, depan orang bukan Islam, depan ni conference peringkat international, dia bagi speech, dia bagi ucapan, dia nak petik ayat Quran, dia rasa tak sesuai majlis ni nak petik ayat Quran. Sedangkan tang mana bumi Tuhan yang tak sesuai ayat Quran disebut dan dibacakan. Ada orang lagu tu. Dia pergi perhimpunan bangsa-bangsa bersatu tu, dia pergi masuk dalam PBB tu bagi ucapan, dia mewakili negeri Arab misalnya. Dia mewakili negeri Arab, dia bagi ucapan di PBB, dia nak petik Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhallazina amanu, tak terbit di mulut dia. Pasal apa? Dia rasa macam ayat Quran ni tak sesuai dalam majlis peringkat international ni. Dia berasa hina dengan Islam yang ada dalam diri dia. Tuhan kata aku tak mahu macam ni. Tapi mana-mana manusia yang dia berasa bangga dengan Islam agama dia, dia pergi di negara mana pun, di dunia mana pun, depan siapa pun, qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dia pergi baca ayat depan orang semua ni, Islam kata Islam ke, kamu kena dengar ini ayat Quran. Orang yang macam ni Tuhan kata di padang mahsyar esok aku sebut nama dia. Pasal dia bangga dengan agama aku bagi. Aku bangga untuk sebut nama dia di depan manusia semua. Tuhan kata macam tu. Firman Allah, washkuruli, dan syukurlah oleh kamu kepada aku akan nikmat-nikmat yang aku bagi. Tuhan kata syukurlah, aku bagi cukup banyak. Syukurlah, aku bagi dekat kamu ni cukup banyak. Orang Islam, Allah Subhanahu wa taala bagi nikmat cukup banyak. Tentu baca surah Abang kemarin. Arab Saudi kaya raya, satu hari dia ekspor 10 juta tong minyak. Satu hari dia ekspor 10 juta tong minyak satu hari. Satu hari pendapatan hasil ekspor minyak sahaja 760 juta ringgit. Sehari tuan-tuan. Arab Saudi ekspor minyak satu hari 760 juta ringgit. Pendapatan dia. Tak secakap pelaburan dia di merata dunia lagi. Dia dah ada duit, dia melabur, dia invest. Seluruh dunia ada investment dia. Jual minyak saja sehari 760 juta ringgit. Kalau setahun dia ada 277 bilion ringgit dalam ringgit Malaysia. Menasabahkah dalam masa yang sama orang-orang Islam di Sudan, orang-orang Islam di Eritrea, orang-orang Islam di Ethiopia mati kebuluran, tak ada makanan nak makan? Menasabah. Di mana semangat persaudaraan Islam? Di mana?
Terkejut. Kita baca front page Surah Abang kemarin, kita baca hari tu kita jumpa dalam Asia Week ke dalam Times ke apakah, Brunei ekspor minyak sehari 30 juta ringgit sehari. Kita dengar 30 juta ringgit tu pada dah. Tengok Saudi bukan 30 juta, 760 juta ringgit sehari tuan-tuan. Kita kalau orang bagi 760 ringgit sehari, ya Allah, 760 ringgit bukan juta, 760 ringgit sehari, tak tahu nak abang. Kalau orang bagi 76 ringgit sehari pun cukup lah. Kalau 7 ringgit 6 kupang tak cukup lah. Kan? Tapi yang kata Saudi ni Allah bagi, itu minyak tu Allah bagi dekat dia. Dia boleh ekspor 10 juta tong sehari yang membawa nilai 760 juta ringgit satu hari, 277 bilion satu tahun, dan stok minyak yang ada dalam bumi dia saja dianggarkan boleh bertahan selama 200 tahun lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Tuhan bagi benda tu. Tuhan bagi. Allah Subhanahu wa taala kata, washkuruli, syukurlah oleh kamu kepada aku atas nikmat yang aku bagi. Syukur banyak-banyak pada Tuhan dengan taat segala suruhan aku, wala takfurun, maka jangan kamu kufur, yakni dengan melakukan maksiat kepada aku. Tuhan kata jangan duk derhaka aku. Aku bagi macam-macam dah dekat kamu, jangan derhaka aku. Aku bagi kamu sehat, duk sehat elok-elok, boleh tarik nafas, lepas nafas boleh makan minum elok, ada keluarga balik, boleh anak mai bergantung di kaki dan sebagainya, pergi kerja cukup bulan dapat gaji dan sebagainya. Syukur banyak-banyak dekat aku. Jangan kamu buat maksiat kepada aku. Tuan-tuan, kenang benda ni. Berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi ke kita. Tuhan kalau nak ambil balik nikmat, anytime Tuhan boleh ambil balik nikmat. Saya duduk ada di General Hospital baru ni, satu staff hospital. Dua hospital ni tuan-tuan, tempat betul-betul nak bagi kita semayang kuat lah. Hari-hari saat lagi masuk bungkus kepala, saat lagi masuk tangan dengan kaki, saat lagi masuk main duk teriak, saat lagi Allahu Akbar. Satu staff hospital, satu staff nurse kerja shift malam, habis pagi, keluar shift pagi, balik sambil nak balik rumah singgah market Datuk Keramat tu, singgah beli barang-barang nak balik masak, lintas jalan dum kena langgar, melambung jatuh dalam longkang, terus koma tak sedar diri sampai berapa hari. Dia mengandung 7 bulan 8 bulan, mengandung 8 bulan, masuk hospital koma. Doktor semua pun panik macam mana nak selamatkan dia ni. Lepas 3 hari 4 hari koma, anak dalam kandungan mati. Bila mati nak kena bawa keluar, bila nak bawa keluar nak kena buat operation, nak buat operation nak kena bios. Dia tak boleh dibios sebab dia masih koma. Baru semalam duk kerja, boleh duk sembang dengan kawan, boleh duk melawak dengan kawan, boleh duk bercerita dengan kawan, pagi esok dia nak jadi malam pada dia. Benda-benda macam ni Tuhan bagi jadi iktibar pada orang lain. Kita boleh duk bercakap elok, kita boleh duk sembang dengan kawan elok, boleh duk kenal orang, angkat tangan, kita boleh duk elok ni. Kita jangan ingat elok ni akan terus sampai berapa lama. Kita jangan ingat macam tu. Sat lagi boleh jadi, esok boleh jadi, minggu depan boleh jadi, 10 tahun lagi, macam-macam Tuhan boleh bagi jadi benda-benda apa pun dekat kita. Kehendak Allah Subhanahu wa taala mengatasi segala aturan yang dibuat oleh manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi ingat dekat kita benda-benda macam ni. Allah kata washkuruli, syukur banyak-banyak pada aku apa yang aku bagi dekat kamu lah ni, wala takfurun, jangan kamu bantah, engkar dan derhaka kepada aku. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai segala mereka yang beriman, ista'inu bis sabri was salah, minta tolonglah oleh kamu dengan sebenar-benar taat dan balak ujian dan sembahyang. Allah Subhanahu wa taala seru pada kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, ista'inu bis sabri was salah, minta tolong banyak-banyak dekat Tuhan dengan banyak bersabar, was salah, dan juga banyak sembahyang. Kita apa jadi pun kat kita, tempat mengadu kita Allah.
Satu benda kita kena ingat tuan-tuan, apa juga benda yang jadi dekat kita, tempat minta tolong kita Allah. Manusia tak boleh tolong kita, siapa pun tak boleh tolong kita kalau tidak dapat izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kata, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu dengan banyak bersabar, yakni sabar melakukan ketaatan dan sabar apabila kena ujian. Sabar. Nak puasa kena sabar betul-betul. Siapa tak boleh puasa? Takat nak tahan makan minum daripada terbit fajar sehinggalah sampai terbenam matahari, ramai orang boleh buat. Tapi bukan setakat tahan lapang dahaga. Yang kata puasa ni apa dia? Sabar semua anggota badan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja tak makan, bukan saja tak minum, bahkan mulut tak bercakap benda-benda yang tak patut bercakap. Mata tak tengok benda yang tidak patut kita tengok. Kaki tak langkah pergi ke tempat yang kita tak patut pergi. Tangan sekali-kali tidak sentuh benda yang haram kita sentuh. Jaga semua benda, termasuklah hati kita. Jaga, jangan ingat tak elok selama kita duduk puasa. Orang yang boleh kontrol benda ni sampai macam tu, dia satu orang yang sabar dalam melakukan ketaatan. Wassalah, dan juga sabar melakukan sembahyang. Bukan sahaja sembahyang fardu 5 waktu, bahkan sembahyang-sembahyang yang menyempurnakan ibadat kita. Bulan puasa itulah satu-satunya bulan yang Allah syariatkan sembahyang tarawih. Jangan miss sembahyang tarawih. Perkejapkan lagi ibadat bulan puasa, bangkit som sembahyang tahajud 2 rakaat. Jangan lupa dah habis selesai ibadat semua, tutup dengan witir. Kalau boleh waktu siang ni curi masa 5 minit sembahyang duha 2 rakaat. Boleh buat benda-benda macam ni, makna kita sabar dalam melakukan ibadat-ibadat seperti sembahyang dan menuntut Allah Subhanahu wa taala akan dia, yakni sembahyang dengan kerana berulangnya. Tu dia. Sembahyang ni Allah tekan, Allah suruh, Allah peringat banyak kali. Pasal apa? Pasal sembahyang ni kena buat berulang kali. Satu hari 5 waktu yang fardu. Berulang kali, subuh, saat lagi zuhur, saat lagi asar, saat lagi maghrib, saat lagi isya. Jangan ada orang Islam yang tergelincang sembahyang fardu, apatah lagi bulan puasa. Dan juga besarnya pada agama, yakni besarnya fadilat dan tuntutan sembahyang dalam agama. Innallaha ma'as sabirin, bahwasanya Allah Ta'ala serta segala orang yang banyak sabar dengan memberi pertolongan kepada orang yang banyak sabar. Tuan-tuan, Nabi SAW pernah lalu tepi satu kawasan kubur, jumpa satu perempuan duk teriak, duk meratus atas kubur. Duk teriak, duk merintih, duk meratus atas kubur, duk sebut macam-macam, habislah aku, anak aku mati, duk bunyi macam tu atas kubur. Nabi SAW tengok benda ni, Nabi marah dia, Nabi tegur dia. Nabi kata, apalah kamu sampai macam ni sekali punya duk buat, tak bolehlah kamu buat macam ni. Dia jawab balik ke Nabi, dia kata, kamu hanya tengok aku sedangkan aku menanggung musibah ini. Dia kata, bila dia kata lagu tu, Nabi pun tak kata apa, Nabi terus balik ke rumah. Perbuatan Nabi pergi tegur dia jawab balik ke Nabi ni dilihat oleh beberapa orang sahabat lain. Mereka pergi habang dekat dia. Mereka kata, apa kamu cakap macam tu tadi? Kamu tahu tak siapa tadi yang kamu pergi cakap macam tu? Dia kata, tak tahu. Dia kata, itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tak kenal Nabi Muhammad. Ada orang tak kenal Nabi Muhammad SAW. Orang main kata kat dia, kamu tak tahu ke siapa tu tadi tu yang kamu pergi kata kat dia lebih kurang tadi ni? Kamu tahu tak dia siapa? Tak tahu. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dia dengar macam tu susah hati, terus pergi cari Nabi SAW. Bila sampai di rumah Nabi, orang tunjuk dia ni rumah Nabi. Bila masuk bagi salam dekat Nabi SAW, dia mengakulah tadi dia tersilap, pergi bercakap macam tu dan sebagainya. Nabi kata kat dia, Nabi kata, kesabaran yang sempurna itu ialah pada pukulan yang pertama. Nabi kata, maksud dia apa? Maksud dia masa boom kata kena musibah tu, masa tu sabar. Inilah kesabaran yang paling tinggi. Selepas tu ada orang main duk habang lagu tu lagu ni dan sebagainya, baru nak sabar. Bagus juga, tapi tak sehebat orang yang mula-mula kena dia sabar.
Orang yang mula-mula kena musibah tu, terus dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pulang balik kepada Allah. Apa yang kena dekat dia ni adalah ketentuan Allah. Satu hari kita semua nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena kata lagu tu, ini orang paling cantik, Nabi kata. Nabi kata kat dia, kesabaran yang sempurna ialah kesabaran masa kena pukulan yang pertama. Tadi ni masa anak hang mati, masa tu sabar, cantik, Nabi kata. Nabi kata ayat tu saja dalam hadis riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat." Dan jangan kamu kata bagi mereka yang dibunuh pada perang sabilillah itu mati. Bal ahya, tetapi mereka itu sebenarnya hidup. Segala roh mereka itu pada dalam hawasil, yakni dalam tubuh burung yang hijau. Terbang ia dalam syurga. Di mana tempat kehendaki ia, maka burung jadi seperti sangkar bagi roh, kerana hadis yang demikian itu. Dia kata tu dia. Orang yang mati syahid di sisi Allah dia hidup. Pasal apa? Pahala duk jalan lagi. Mata manusia tengok kata dia mati, di sisi Allah pahala duk jalan dekat dia. Kerana syahid dia, pahala duk jalan dekat dia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala nak memperbetulkan salah tanggap di kalangan setengah orang. Yang setengah orang kata mati syahid ni mati. Tak, Tuhan kata wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Maka jangan sekali-kali kamu kata orang yang mati syahid pada jalan Allah itu mati. Bal ahya, bahkan mereka hidup di sisi Allah. Kita cerita banyak kali lah kisah Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati berapa zaman dah, berzaman dah mati. Pada masa perang Badar, Sayyidina Hamzah mati. Perang Uhud, Sayyidina Hamzah mati. Sayyidina Hamzah mati dalam perang Uhud, potong ni. Orang potong telinga, rompongkan hidung, belah dada dan sebagainya. Sayyidina Hamzah yang sudah mati semasa perang Uhud itu pada tahun 41 Hijrah. Medan perang Uhud, tempat kebumi sahabat-sahabat yang syahid di dalam medan Uhud tu, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala banjir kawasan tu. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala banjir kawasan tu, tuan-tuan. Kaabah tu biasa kena air bah. Kaabah tu biasa kena banjir, biasa kena air bah sampai meruntuhkan sebahagian daripada dinding Kaabah. Jangan siapa duk kata pula mana pula Mekah nak main banjir. No. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Kuasa, dia boleh buat apa yang dia nak buat walaupun manusia tak boleh fikir, Allah boleh buat. Maka Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi, Sayyidina Hamzah ni mati di dalam medan Uhud, dikebumikan di situ. Pada tahun 41 Hijrah, 40 tahun kemudian, hampir 40 tahun kemudian, banjir kawasan tu. Banjir tu menyebabkan semua mayat yang ke bumi di situ terbongkar keluar daripada kubur. Semua mayat sahabat yang syahid di situ, semua mayat mereka macam baru mati walaupun sudah hampir 40 tahun. Daripada ramai-ramai sahabat ada tu, orang dapat cam mayat Sayyidina Hamzah. Sewaktu angkat badan dia, angkat mayat Sayyidina Hamzah ni, tangan dia tu terkulai jatuh, lembut macam orang baru mati tak sat ni. Dan darah masih mengalir daripada luka-luka badan dia. Allah Subhanahu wa taala sekali-sekala dia tunjuk apa yang dia sebut dalam Quran ni betul. Sekali-sekala dia tunjuk. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, jangan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan hampa cuba nak kata orang yang mati syahid itu mati. Bal ahya, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, walakin la tash'urun. Dan tetapi kamu tiada ketahui hakikat barang yang mereka itu padanya. Kita tak tahu hakikat sebenar mereka ni yang kata hidup di sisi Tuhan ni macam mana, kita tak tahu. Allah Subhanahu wa taala sahaja Tuhan yang mengetahui. Firman Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Demi Allah, sungguh kami hendak cuba akan kamu dengan satu daripada ketakutan, daripada seteru. Ini semua orang Islam mesti kena ujian. Untuk baca ayat tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Kan? Dalam ayat tu surah Al-Mulk, ayat mula-mula tu Allah Subhanahu wa taala cerita tentang benda ni. Manusia ni tentu punya kena uji. Dan ujian manusia ni ada yang diuji hidup, ada yang diuji mati. Masa hidup kena ujian, masa mati pun kena ujian. Ujian ke atas manusia ni tentu kena. Cuma tengok orang yang kuat iman dia diuji lebih kasar lagi. Orang yang lemah iman dia diuji cara yang sikit-sikit. Tengok ketahanan dia terang mana. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut lagi dalam ayat yang kita baca malam ni, ayat 155 suratul Baqarah ini, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Dia kata demi Allah sesungguhnya kami akan uji kamu dengan satu daripada ketakutan terhadap seteru. Orang Islam, Tuhan kata demi Allah akan diuji. Di antara bentuk ujian itu takut kepada musuh. Orang Islam takut dah dekat Amerika lah ni? Takut tuan-tuan. Takut dekat Amerika ni. Pasal dia kata dia buat. Dia kata dia nak serang, dia serang. Dia kata dia mau orang ni. Negara mana pun akan ekstradisi bagi orang hak dia mau. Supaya dia tak kacau negara tu. Dia cari negara-negara Islam yang ada dalam dunia lah ni. Semua dia letakkan di bawah ketakutan dia. Ini ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebut dah wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Demi Allah kami akan uji, kami akan cuba orang Islam daripada sedikit ketakutan terhadap musuh. Wal ju' dan diuji mereka ini dengan lapang dan kemarau. Kita sebut tadi di Sudan, di Ethiopia, di Eritrea, berapa banyak lagi negara-negara yang orang Islam ramai di negara tu. Tuan-tuan tengok TV petang-petang pun duk tunjuk kempen nak kutip berapa 1 million ke 1 bilion ke dalam TV duk tunjuk. Dia duk buat gambar-gambar slide masuk tu. Tuan-tuan tengok gambar-gambar tu. Semua tu yang duk merana tu orang Islam. Hak merana pasal apa? Pasal perang. Putih kaki, putih tangan budak-budak. Budak-budak Islam putih kaki, putih tangan. Dia tunjuk dalam gambar-gambar slide tu mai pula diuji dalam bentuk trauma. Tak mati, cedera parah, mata bengkak dan sebagainya, perut pecah sikit dan sebagainya. Sebahagian lagi buat mai pula budak-budak daripada kawasan Sudan, Ethiopia, Eritrea nu keluar mai pula biji mata besar. Muka ni tinggal kulit dengan tulang saja. Tengkorak hidup. Tak ada benda nak makan. Allah Subhanahu wa taala uji wal ju' dengan kelaparan. Allah uji orang Islam melalui kelaparan walaupun sebahagian negara Islam yang lain kaya. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan Allah uji dengan kekurangan harta, iaitu dengan cara dibinasakan harta. Allah uji. Ada harta, Allah binasakan harta itu. Dan diuji dengan kekurangan manusia. Diuji orang Islam jadi golongan minoriti di satu-satu tempat. Minoriti. Orang Islam duduk di negara tu dan dia merupakan minoriti di tempat tu. Apa dia boleh buat? Dan juga dengan mati, dan juga kena bunuh, dan juga kena sakit, dan kekurangan buah-buahan, kena penyakit dan sebagainya. Macam-macam ujian. Demi Allah, Tuhan kata aku akan uji benda-benda yang macam ni kepada orang Islam. Maka kami hendak lihat adakah kamu sabar ataupun tidak. Tuhan nak tengok orang Islam sabar ke tak dengan ujian-ujian yang seumpama ini. Ini dia panggil ujian-ujian yang negatif lah. Ujian positif ada, bagi senang, lenang, kaya, sehat, walafiat dan sebagainya. Itu juga ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin, dan persukakan olehmu wahai Muhammad segala orang yang banyak sabar atas bala itu dengan syurga dan dengan lepas daripada neraka. Allah kata dekat Nabi Muhammad, Muhammad tolong pergi bagi tahu dekat orang-orang Islam semua, kalau sekiranya mereka sabar dengan apa juga ujian yang aku bagi, aku janji mereka dapat syurga. Kalau mereka sabar dengan apa yang aku bagi, aku janji syurga untuk mereka. Allazina idza asabathum musibah, iaitu segala mereka yang apabila kena akan mereka oleh musibah, yakni kena bala penyakit ataupun kematian dan sebagainya, qalu inna lillah, kata mereka itu bahawasanya kami ini bagi Allah, yakni kami ini milik Allah, kami ini hamba Allah, dan kejadian yakni kami ini dijadikan oleh Allah, memperbuat Allah pada kami akan barang yang ia kehendaki.
Dia kena musibah apa pun, dia kata aku hamba Allah. Allah nak uji apa kat aku kena terima. Wa inna ilaihi raji'un. Dan bahawasanya kami kepada Allah kembali sekalian pada hari akhirat. Maka membalas Allah akan kami di akhirat nanti. Itu dia. Dan kami satu hari kata siapa yang ditimpa musibah, masa kena musibah tu dia terus ingat Tuhan. Dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi kata Tuhan akan ganti balik kat dia benda hak rosak tu dengan benda yang lebih baik daripada tu. Itu hadis Nabi. Dan pada satu hadis lainnya pelita Nabi SAW terpadam. Satu hari pelita hak Nabi duk pakai tu terpadam. Maka istirja' yakni Nabi SAW baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata Aisyah, hanya ini pelita ya Rasulullah. Aisyah kata bukan ada siapa mati, bukan ada siapa kena musibah apa, pelita terpadam aja, takkan nak sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kot. Maka sabda Nabi, tiap-tiap yang menyakiti orang mukmin itu musibah. Nabi kata karan tak ada. Susah tak kita? Lagu tu lah orang dulu kalau pelita terpadam. Kita karan tak ada, ayam tak ada. Susahlah, menyakiti kita lah benda tu. Bila tak ada, menyakiti kita. Bila benda ni menyakitkan kita, itu musibah. Nabi kata. Tak kira lah walau dia hanya merupakan karan tak ada. Itu menyusahkan kita. Benda yang menyusahkan kita adalah musibah. Benda yang berupa musibah, kita kena kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Kan? Saya duk mengajar di sekolah. Ambil kehadiran budak-budak. Ni pasal apa tak main Dia kata dia sakit mata ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi. Apa ustaz ni? Dia bukan mati, dia sakit mata. Pasal apa? Lagi sekali, budaya dalam masyarakat Melayu. Bila sebut inna lillahi wa inna, kira jalan dah dia ni. Dah, dia bukan macam tu. Dalam Islam, apa juga benda yang merupakan benda yang kita tak suka, sakit, kita tak suka. Kalau kena, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuhan akan ganti benda tu dengan sesuatu yang lebih baik daripada tu. Kalau dia sakit, Tuhan ganti dengan sihat pada dia. Itu ajaran Islam, ajaran Nabi SAW. Baik, dia kata maka sabda Nabi, tiap-tiap yang menyakiti orang mukmin itu adalah musibah. Firman Allah, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Bermula atas mereka itu ampunan daripada Tuhan mereka itu dan nikmat, kerana menarik manfaat dan menolak mudarat. Itu dia. Allah Subhanahu wa taala kata mana-mana manusia yang diuji dengan al-khauf, takut kepada musuh, diuji dengan al-ju', lapar dan sebagainya, diuji dengan wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, diuji dengan kekurangan jiwa, minoriti orang Islam di satu-satu tempat, was samarat, diuji dengan ada dusun buah-buahan, tiba-tiba jahanam semua buah-buah durian yang ada dalam dusun kita. Mana-mana manusia yang kena uji ini, dia sabar dengan ujian dia kata pula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana-mana orang yang buat macam tu, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Bermula mereka itu ampunan daripada Tuhan mereka dan nikmat. Itu dia. Satu, kerana sabar tu Tuhan ampun dosa dia. Berbanding dengan orang yang apabila kena musibah dia maki Tuhan. Ada juga. Bila dia kena musibah, dia mula nak bercakap merapu, dia marah Tuhan. Dia kata pasal apa saya aja yang duk kena. Dia mula dah. Pasal apa saya aja duk kena. Hari tu kena yang ni kena yang ni, lepas tu kena yang ni. Pasal apa saya aja duk kena. Pasal apa orang lain tak kena. Dia kata Tuhan tak patut buat lagu ni kat saya. Dia merepek dah. Ada orang bila kena musibah dia lupa diri. Maka Allah Subhanahu wa taala tak mahu orang macam ni. Sebaliknya Allah mahu orang yang apabila kena musibah, kena lagi musibah, dia dah sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku tak boleh buat apa, ni semua Tuhan punya kuasa. Aku pun hak Tuhan, Tuhan boleh buat apa juga dekat aku, dan kepada Tuhan aku akan kembali. Orang yang macam ni, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itu mendapat pengampunan daripada Tuhan dan mendapat rahmat dan nikmat yang banyak. Wa ulaika humul muhtadun. Dan bermula mereka itulah yang dapat hidayah pada jalan agama yang betul, sekira-kira istirja' mereka itu dan taslim
dan serah pekerjaan kepada Allah semata-mata ketika musibah. Bila ditimpa musibah, serah semua dekat Tuhan. Tuan-tuan, ada orang duit hilang. Duit hilang. Nak jadi ke pula tu pencuri, tak pernah masuk rumah dia. Duduk rumah tu dah 20 tahun dah. Duduk rumah tu. Pencuri sekali pun tak pernah masuk rumah dia. Hari tu dia pergi draw duit 15,000. Nak pergi bagi anak pinjam, nak beli apa kata tahu. Hari tu bawa balik, hari tu pencuri ambil. Nak kena ni, yang kata nak jadi malang ke dia ni. Bila kena macam tu musibah. Benda tu musibah. Tak kena Tuhan dah nak kena ke dia macam tu. Jaga elok dah, tutup pintu apa semua, tapi nak jadi malang ke dia tu, hilang 15,000 sekaligus. Nak dapat 15,000 tu, ya Allah, dengan gaji RM1,200 ni duk pekin belanja, bayar yang tu yang ni dan sebagainya, nak dapat 15,000 simpan tu berbelas tahun baru dapat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala takdir ke dia hilang 15,000 sekaligus aja. Dia ditimpa musibah. Sepatutnya apa dia? Sepatutnya istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kedaya aku dah buat, aku dah jaga, aku dah usaha, aku dah ni elok, takdir Allah benda ni nak menimpa dekat aku. Kalau dia istirja', dia sedang bahawa benda ni sudah jadi takdir Tuhan pada dia, tah ke Tuhan nak kifarat apa ke dekat dia dan sebagainya, dia terima, dia redha dengan apa yang Tuhan tentu dekat dia. Nabi kata Tuhan akan ganti yang lebih baik pada dia. Tapi dah, bila duit hilang, mulalah mereka kata tang mana ke ada satu bomo mana ke nak terapa pi, tang mana ada satu mereka kata dia ni kalau buat petang ni, buat malam ni main hentak balik, dia terapa pi sana sini, bukan kata duit 15,000 tak dapat balik, pengkeras pula jalan lagi. Nampak yang kata manusia ni? Yang kata manusia ni, dia kena, dia hilang punca. Dia tak kena, dia cakap pandai. Dia tak kena, dia cakap pandai. Oh, orang ni jumpa bomo marah, orang ni jumpa bomo marah, apa ni semua tak betul lah, Islam tak bagilah apa, cakap pandai. Kena kat dia, dia telefon kawan hak pergi jumpa tu. Hari tu hang pergi jumpa siapa? Bagus kat dia kata. Hang dapat balik tak? Kawan tu kata nak kata dapat balik dak lah, tapi jumpa balik 15,000 hilang, jumpa balik 15 duit. Kan? Dia dah mula dah kecenderungan untuk nak pergi cari tu ada. Dia telefon dah kawan tu tanya, tang mana siapa yang hang pergi jumpa hari tu? Kecenderungan tu ada. Sedangkan dia kata apa kat kita di sini? Dia kata sekira-kira istirja' mereka itu dan taslim, serah pekerjaan kepada Allah semata-mata apabila kena musibah. Kena dah. Ambil ayat semayang, Allahu Akbar 2 rakaat, minta dekat Tuhan. Ya Allah, kalau sekiranya duit ni baik untuk aku, mintalah suruh dapat balik benda ni kat aku. Kalau benda ni tak baik dekat aku, hilang ni lebih baik bagi aku redha dengan apa yang kamu tentukan. Kalau boleh macam tu, hati kita dengan Tuhan cantik. Tuan-tuan, mengaji satu bab, nak praktik benda ni satu bab. Kalau kita boleh pegang sungguh-sungguh keyakinan dengan benda-benda yang Allah sebut dalam Quran ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pelihara kita, dia bantu kita, dia selamat kita daripada terlibat dengan benda-benda syirik yang tak pasal-pasal membawa kita kepada satu dosa besar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Lepas ni dia masuk ayat 158. Dia kata bicara haji. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Lepas ni dia akan masuk cerita Safa dan Marwah itu di antara tanda-tanda agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak tengok apa asal usul yang dikatakan Safa dan Marwah ini. Asal-asal orang-orang kafir musyrikin dulu apa dia buat dengan Safa dan Marwah ini. Apa yang ada di Safa dan apa yang ada di Marwah dulu. Kita dah tahu orang kafir dulu, mereka pun tawaf juga, mereka pun sa'i juga, mereka buat juga benda-benda yang kita buat dalam ibadat haji. Tapi mereka dulu tawaf Kaabah pusing ke kanan, dan mereka pusing tu bukan pusing Kaabah, mereka pusing tokong-tokong mereka yang ada di keliling Kaabah. Safa dan Marwah ni mereka pun Safa Marwah juga, tapi di Safa ada satu tokong, di Marwah ada satu tokong. Bila dia pergi ke Safa, dia gabuih tokong sana. Bila dia mai ke Marwah, dia gabuih tokong yang ada di Marwah. Dia pergi balik itu kerana nak sentuh tokong dia. Kenunnya dengan menyentuh tokong itu dia mendapat berkat. Baik Islam mai dengan ibadat haji. Ada benda-benda yang macam ni, tapi membersihkan ibadat haji daripada unsur-unsur syirik kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Bila kita baca benda ni kita tahu. Dan bila kita pergi Mekah buat haji, kita lebih lagi mantap keyakinan kita kerana kita buat ibadat dalam keadaan kita faham tiap-tiap satu yang kita buat di sana. Yang baik itu